Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran kali ini. Kita sambung bab yang ke-6 iaitu Al-Ansyitah muka surat 122. Okey. Kita masuk bahagian qawaid nahwiyah. Kita masuk tajuk al-jumlah kali ini. Apa makna al-jumlah? Jumlah adalah ayat, berbeza dengan perkataan. Perkataan kalimah. Kalimah bermaksud perkataan. Jumlah adalah ayat. Mestilah yang terdiri daripada beberapa perkataan. Ataupun boleh kita kata jumlah ni adalah ayat yang sempurna. Okay, dalam bahasa Arab, jumlah ataupun ayat terbahagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah ayat kata nama, jumlah fi'liyah ayat kata kerja. Apakah ayat kata nama ini? Okey, ayat kata nama adalah ayat yang bermula dengan kata nama. Okey, sebagai contoh, Muhammad yadrus ad-darsa. Muhammad sedang belajar pembelajaran. Muhammad ni kan nama orang kata kerja. Jadi oleh kerana Muhammad ni bermula ataupun berada di awal ayat, maka dia dikategorikan dalam jumlah ismiyah ataupun kata nama. Tengok contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, yadrusu Muhammad ad-darsa. Maksud dia sama juga yang sebelah ni. Muhammad sedang belajar pembelajaran, tetapi bezanya fi'il ataupun kata kerjanya berada di hadapan ataupun berada di awal ayat. Disebabkan itulah ia dikategorikan dalam jumlah fi'liyah ataupun ayat kata kerja. Saya tunjuk contoh lain. Okey, jumlah ismiyah adalah ayat yang didahulukan dengan kata nama, manakala jumlah fi'liyah ayat yang didahulukan dengan kata kerja. Contoh yang pertama, Ahmad yajlisu 'alal kursi. Ahmad sedang duduk di atas kursi. Contoh yang kedua, Ahmad wa Muhammad yajlisani 'alal kursi. Ahmad dan Muhammad sedang duduk di atas kursi. Okey, kenapa yajlisani? Sebab ada dua orang, Ahmad wa Muhammad. Kemudian Fatimah tarji' minal jami'ah. Fatimah pulang dari universiti. Contoh lain, Fatimah wa Aisyah tarji'ani minal jami'ah. Fatimah dan Aisyah, mereka berdua pulang dari universiti. Okey, nampak tak? Jumlah ismiyah ni semuanya bermula dengan kata nama ataupun nama orang, Ahmad, Muhammad, Fatimah, Aisyah. Okey, bagaimana pula ketika ianya jadi jumlah fi'liyah? Kalau dia minta tukarkan kepada jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, kamu sekadar letakkan sahaja, tukarkan saja, ambil perkataan fi'liyah ni, letakkan saja di hadapan. Kemudian nama orang tu selepas kata kerja. Jadi yajlisu Ahmad 'alal kursi. Maksud dia sama saja. Contoh yang kedua, yajlisu Ahmad wa Muhammad 'alal kursi. Okey. Yang ketiga, tarji' Fatimah minal jami'ah. Yang keempat, tarji' Fatimah wa Aisyah minal jami'ah. Okey, boleh nampak tak? Semua jumlah ismiyah bermula dengan kata kerja. Okey, kamu tengok untuk contoh yang pertama, Ahmad yajlisu 'alal kursi, nak tukarkan kepada jumlah fi'liyah, jadi yajlisu Ahmad 'alal kursi. Tapi beza sikit untuk kalau ada dua orang, Ahmad wa Muhammad yajlisani 'alal kursi. Tapi bila nak tukarkan kepada jumlah fi'liyah, kamu tak perlu pun letak yajlisani Ahmad wa Muhammad 'alal kursi. Cukup sekadar kamu guna yang mufrad saja. Sebab dia guna satu saja, yang dia mungkin andaikan untuk satu saja, Ahmad. Tapi maksud dia untuk dua orang juga. Yajlisu ni maksud dia sebenarnya untuk dua orang juga. Tapi itulah bezanya. Walaupun ada dua orang, tak perlu pun kamu tambah alif nun. Cukup sekadar yajlisu Ahmad wa Muhammad 'alal kursi. Tengok contoh perempuan ni pula, tarji' Fatimah minal jami'ah. Tapi bila ada dua orang,
kalau kata kerja di hadapan, memang kamu kena letak tarji'ah ni. Tapi kalau ketika jumlah fi'liyah, cukup sekadar kamu letak tarji' Fatimah wa Aisyah minal jami'ah. Tak perlu pun letak tarji'ani Fatimah wa Aisyah minal jami'ah. Okey, sebab nama dua orang ni dah menunjukkan dua orang. Jadi kamu cukup sekadar letak tarji' Fatimah wa Aisyah. Kecuali kalau tak ada nama Fatimah wa Aisyah, kamu boleh letak tarji'ani minal jami'ah. Kita tahulah ada dua orang perempuan yang sedang pulang daripada universiti, tapi kita tak tahu siapa nama orangnya. Tapi bila ada nama orang Fatimah wa Aisyah dah khusus, jadi kamu tak perlu pun letak alif nun tu, cukup sekadar tarji' sahaja. Okey, jadi itu bezanya. Apapun untuk kali ini yang kamu ketahui adalah perbezaan jumlah ismiyah dengan fi'liyah. Jumlah ismiyah semuanya bermula daripada kata nama pada awal ayat, dan jumlah fi'liyah semuanya bermula dengan kata kerja di awal ayat. Fahim tu? Okay, kita tengok balik muka surat tadi. Bahagian bawah tadrib. Ini adalah latihan. Nombor 1 ni dia suruh hawil jumal ismiyah al-atiyah ila al-jumal al-fi'liyah. Dia kasih jumlah ismiyah, dia suruh tukarkan kepada jumlah fi'liyah. Bagaimana? Contohnya, yang pertama, Adam yadhhab ila al-bait. Kamu sekadar perlu tentukan je mana satu isim, mana satu fi'il. Okay, Adam ni kan nama orang, jadi ini pada awal ayat sebab dia memang jumlah ismiyah. Nak tukarkan jumlah fi'liyah macam mana? Kamu letak Adam ni selepas daripada fi'il, dan kamu pastikan fi'il berada di awal ayat untuk jumlah fi'liyah. Begitu juga untuk seterusnya, Ahmad yaqra'ul kitab, Maryam tatanawalu al-asha. Bagaimana tukar kepada jumlah fi'liyah? Okey, jadi kamu kena letaklah kata kerja di awal ayat. Yang nombor 2, hawil jumlah ismiyah til atiyah fi jumlatil fi'liyah. Dia kasih ayat kata kerja, dia suruh tukarkan kepada ayat kata nama. Jadi kamu kena pastikan kata nama ataupun nama-nama orang mesti berada di hadapan ayat. Okay, muka surat seterusnya mengenai nombor. Nombor seterusnya yang perlu kita tahu. Untuk level kamu ni, kamu kena tahu nombor 1 sehingga 100 sahaja. Okay, yang ini nombor 60 situn, 70 sab'un, 80 thamanun, 90 tis'un, 100 mi'ah. Okay, bawah ni kamu isi saja tempat kosong. 62 bahasa Arab apa dia? Arba'ah wa sab'un bahasa Arab apa dia? 85 bahasa Arab apa dia? Sab'ah wa tis'un bahasa Arab apa dia? Nombor berapa? 100 bahasa Arab apa dia? Okay, kemudian muka surat seterusnya kita masuk bahagian jam. Okay, kali ini bagaimana kita nak berkata mengenai jam ataupun waktu. Okay, bagaimana kita nak kata pukul berapakah sekarang ataupun pukul berapakah? Contohnya, kam as-sa'ah, pukul berapakah? Kalau kita nak kata pukul berapakah sekarang, kam as-sa'ah al-an, pukul berapakah sekarang? Contoh nak jawab, mestilah mula-mulanya ada as-sa'ah, pukul as-salisa wan nisfu zuhran. Contohnya pukul 3:30 tengah hari. Zuhran maksud tengah hari. Okay, bagaimana pula kita nak kata pukul 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12? Untuk bahasa Arab, sebelum ni kita dah belajar dah kan? Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ahada asyarah, isna asyarah, kan? Tapi untuk jam ni berbeza sedikit. Okay, kamu tengok dekat contoh nombor 1. Sebelum ni kita hafal wahid, tapi untuk jam mesti al-wahidah. Kena ada tamal mutah. Sebab apa? As-sa'ah ni, pukul ni ada tamal mutah. Perasan tak? As-sa'ah. Sebab tu selepas dia kena ada tamal mutah juga. Sebab jam tu mu'annas, maka dia punya selepas nombor dia tu pun kena mu'annas. Jadilah al-wahidah, al-thaniyah, al-thalisa, al-rabi'ah, al-khamisah, al-sadisah, al-sabi'ah, al-thaminah, al-tasi'ah, al-ashirah, al-hadiyata asyarah, al-thaniyata asyarah.
Okey. Kemudian perbezaan lagi daripada yang kamu hafal wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah tu, dia selepas huruf yang kedua, lepas daripada alif lam, huruf yang kedua mesti ada alif. Pasal tak? Selepas waw ada alif, selepas tha, huruf kedua selepas alif lam mesti kena ada alif. Thaniyah. Yang kamu hafal isnani, ni thaniyah. Yang kamu hafal salasah, salasah. Selepas lam tu ada alif, tapi kali ni mesti ada huruf alif selepas huruf yang kedua. Thalithah. Kamu hafal sebelum ni arba'ah, dia jadi rabi'ah. Khamsah jadi khamisah. Sittah jadi sadisah. Sab'ah jadi sabi'ah. Thamaniyah jadi thaminah. Tis'ah jadi tasi'ah. Asyarah jadi asyirah. Ahada asyar jadi hadiyata asyar. Isna asyar jadi thaniyata asyar. Sebab apa? Sebab untuk jam dia menunjukkan ke. Contohnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh sampai habis. Itulah sebab itulah dia ada alif ni. Alif ni menunjukkan yang ke berapa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu beza dia. Itu memang cara untuk kita tentukan jam. Okey. Benda ni memang kena hafal. Nanti kamu jangan buat pula. Kalau Ustazah kata sekarang ni Ustazah letak pukul 1, kamu pula letaklah as-sa'ah wahid, salah. As-sa'ah isnani, as-sa'ah salisah, salasah, salah. As-sa'ah arba'ah, salah. Kena ikut macam ni. Saniyah, salisah, rabi'ah, khamisah ila akhir. Okay, memang kena macam ni. Tak boleh ikut yang kamu hafal wahid, isnani, salasah tu. Okay, Ustazah akan terangkan lagi. Muka surat 11. Tadi kita berbicara mengenai jam. Kali ni kita berbicara mengenai minit pula. Bagaimana kita nak kata pukul 1 tepat? Contohnya jarum panjang tu dekat 12. Biasa kita akan cakap dengan kawan kita pun macam tu kan, pukul 1 tepat. Arab pun ada juga tepat. Okay, bila jarum panjang dekat 12, kamu kena cakap tamam ataupun tamaman. Okay, contoh saya kata pukul 1 tepat. As-sa'ah al-wahidah tamam. Okay, bagaimana pula jawapan panjang kat 3? Kalau bahasa Melayu kita panggil suku kan. Kalau Arab warrubu, arrubu. Arrubu. Kalau kita nak cakap pukul 1 suku. As-sa'ah al-wahidah warrubu. Kena tambah wa. Warrubu. Okay, kemudian bagaimana pula jawapan panjang tu ada di 6? Okay, contohnya pukul 1:30. As-sa'ah al-wahidah wan nisfu. Nisfu ni maksudnya setengah. Okay, bagaimana pula sekiranya jawapan panjang tu ada dekat 9? Contohnya al-wahidah illa rubu'. Okay, nampak tak bezanya? Tadi dekat 3 ni warubu'. Wow, penambahan wow. Kat sini tak perlu tambah wow, tapi kena ada illa rubu'. Pukul 1. Kalau nak pukul 1 untuk illa rubu' ni, walaupun dia berkata pukul 1, tapi kamu kena ambil nombor 2. Contohnya Ustazah kata pukul 1:45 kan, jawapan panjang dekat 9 ni kan 45. Pukul 1:45 memanglah kat situ pukul 1, tapi kamu kena ambil nombor 2. As-sa'ah ats-tsaniyah illa rubu'. Illa ni maksudnya kecuali 15 minit. Kecuali suku. Maksudnya apa? Okey. Ustazah ambil kalkulator. Kan minit kan 60 minit. Kan? Okey, untuk bahagian 7, 8, 9, 10 dan 11 ni, maaf, pukul daripada start dari 8, 9, 10, 11 ni kamu kena letak illa, kecuali. Kecuali kat sini, illa kat sini maksudnya tolak. Okey, walaupun pukul 1
kenapa kena ambil pukul 2 Ustazah? Sebab sekarang kamu ingat dalam kepala otak kamu ada pukul 1, tapi dekat dalam tulisan kamu ambil nombor 2, pukul 2 illa rubu', kecuali suku. Pukul 2 illa ni bermaksud tolak 15 minit. Okey, dalam minit kan ada 60 minit. Okey, jadi 60 minit bersamaan dengan 1 jam, betul tak? Okey, jadi pukul 1 tambah 1 jam bersamaan 2 jam. Pukul 1 tambah 1 jam ke hadapan, maksudnya pukul 2 kan? Okey, pukul 2. Jadi pukul 2 tu bermaksud ada kat dalam tu ada 1 jam. Ada 60 minit. 60 minit illa rubu', tolak dengan 15. Pukul 2 tolak 15 minit bersamaan 45. Jadilah pukul 1.45. Okey. Tolak dengan tak boleh kira macam ni. Sebab itulah dia kena kira 60. Dalam otak kamu kena simpan 60 minit. Okey, pukul 2. Okey, saya kasih contoh lain lah. Okey, contoh lain. Pukul 2 illa rubu'. Okey, saya suruh pukul 2.45. Macam mana nak tulisan-tulisan pukul 2.45? Kat dalam tulisan kamu kena tulis as-sa'ah thalithah illa rubu'. Kenapa kena ambil 3 Ustazah? Sebab dekat okey, kamu bayangkan saja pukul 3. Okey, pukul 3 tolak 15 minit. Daripada jam panjang dekat 12 ni, kamu tolak 15 minit daripada sebelum ni. Okey, bayangkan sekarang pukul 3, jam pendek kat 3, jam panjang dekat 12. Tolak 15 minit. 5, 10, 15. Jadilah pukul 2.45. Alamak. Okey. Sebab itulah tadi. Itu kalau kamu pandai nak buat tolak-tolak melalui jam panjang je. Tapi kalau tak pandai untuk jam panjang, guna kalkulator, letak 60 minit, tolak 15 minit bersamaan dengan 45. Tak apa, saya akan terangkan lagi untuk minit-minit yang seterusnya. Okey. As-sa'ah maksudnya jam. Jam ataupun pukul. Okey, as-sa'ah ataupun as-sa'at maksudnya jam. Ad-daqiqah ataupun daqa'iq maksudnya minit. As-thaniyah ataupun as-thawani maksudnya saat. Aqrabul qasir ataupun aqrabus saghir maksudnya jarum pendek. Aqrabut tawil ataupun aqrabul kabir maksudnya jarum panjang. Ini sekadar pengetahuan tambahan saja. Tak penting pun kamu tahu, tapi sekadar Ustazah saja nak bagi ilmu tambahan. Okey, ini yang kita sama juga dalam buku tadi. Yang as-sa'ah wahidah kalau pukul 1 tepat, as-sa'ah thaniyah pukul 2, as-sa'ah thalisah pukul 3, as-sa'ah rabi'ah pukul 4, as-sa'ah khamisah pukul 5, as-sa'ah sadisah pukul 6 ila akhir. Ini sama dalam buku tadi. Ini untuk jam. Kemudian masuk untuk minit. Ini yang kita belajar tadi. Okey, untuk yang merah-merah ni semua mesti tambah wa. Dari pukul 1, daripada minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit ni 1 sampai 7 semua kena tambah wa. Tapi start daripada 8, 9, 10, 11 semua kena tambah illa. Okey. War rubu' maksudnya suku. Was sulus maksudnya 1/3. Wan nisfu setengah. Illa sulus kecuali 1/3.
illa rubu' kecuali suku, illa asyarah kecuali 10 minit, illa khamsah daqa'iq kecuali 5 minit. Ustazah akan terangkan lagi. Okey, ni lebih detail. Nampak tak Ustazah tulis ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni semua kena ada wa. 8, 9, 10, 11 semua illa. Okey, contohnya kita nak kata pukul, kalau tamam ni dia kecuali tamam ni tak perlu ada wa, tak perlu ada illa. Okey, contoh kita nak kata pukul 1, 5 minit. As-sa'ah al-wahidah wa khamsu daqa'iq. Daqa'iq ni maksudnya minit. Tak nak letak daqa'iq pun boleh. Cukup kamu sekadar letak pagi ataupun petang. Contohnya, kalau tak nak letak minit, as-sa'ah wahidah wa khamsun contohnya subhan. Subhan maksudnya pagi ataupun masaan, petang atau malam. Samalah AM atau PM. Kalau AM subhan, kalau PM petang. Kalau AM subhan, kalau PM masaan. Okey, nanti saya akan terangkan lagi yang tu. Sekarang ni kita tengok bahagian minit. Wa khamsu daqa'iq 5 minit, wa asyara daqa'iq 10 minit, wa rubu' dan 15 minit, wa sulus dan 20 minit, wa nisfu ila khamsu daqa'iq dan 25 minit, wa nisfu dan 30 minit, wa nisfu wa khamsu daqa'iq dan 35 minit. Okey, masuk bahagian illa ni seperti saya kata, kena tambah 1 jam di hadapan, sebab illa ni bermaksud kecuali ataupun tolak. Contohnya illa sulus, tolak 20 minit, illa rubu' tolak 15 minit, illa asyara daqa'iq tolak 10 minit, illa khamsu daqa'iq tolak 5 minit. Contohnya kita nak kata sekarang ni pukul, jom panjang kat 1, pukul 1:55 minit. Lagi 5 minit je pukul 2, betul tak? Kalau jom panjang ni dekat 11. Okey, jadi kamu kena tambahkan 1 minit ke hadapan. Jadilah as-sa'ah saniyah illa khamsu daqa'iq, tolak 5 minit. Kamu tambah 60 minit di hadapan. Pukul 1 tu, pukul 1 tambah 60 minit, jadilah pukul 2, betul tak? Okey, jadi pukul 1 60 minit tu, pukul 2 ataupun senang kata pukul 2 lah. Pukul 2 tu kan ada 60 minit kat situ, tolak 5 minit bersamaan dengan 55, jadilah pukul 1:55 minit. Sebab itulah kena tambah 1 jam lebih di hadapan. Okey, faham tu? Contohnya lah Ustazah kasih contoh lain. Nak kata pukul 1, kita tengok pukul lain, pukul 2. Pukul 2:50 minit. Okey, pukul 2:50 minit. Macam saya kata, kalau pukul 2:50 minit, 50 minit tu jam panjang kat mana? Dekat 10 kan? Nampak ni, illa asyarah daqa'iq, tolak 10 minit. Bila jam panjang tu dekat illa ni, jam panjang tu ada dekat 7, 8, 9, 10, 11, mesti kena tambah 1 jam minit di hadapan. Kat sini akan jadi as-sa'ah tambah 3 sejam di hadapan, walaupun pukul 2 tapi kamu kena letak 3. As-sa'ah as-salisah wa dan illa
kecuali tolak. Ila ni maksudnya tolak. Okey, andaikan sahaja jawapan panjang tu sekarang ni pukul 3 tepat, tolakkan jawapan panjang tu 10 minit. Sebab kan ila asyarah, tolak 10 minit. Ambil jawapan panjang tu, tolak 10 minit. 5, 10. Jadilah jawapan panjang tu dekat 10. Maka jadilah pukul 2.50. Ila asyarah. Ila asyarah. Asyar daqaiq. Ataupun kalau kamu tak letak daqaiq pun tak apa. Yang pasti kamu kena tahu sekarang tu pukul 2.50 petang ke pagi. Pagi buta ke petang. Kalau petang, letak je lah masaan. Kalau pagi buta, letaklah subhan. Letaklah subhan. Subhan. Sobahan. Sobahan. Okey. Tak apa, kamu cuba buat dulu. Kalau tak faham nanti kita akan bincang lagi. Okey, cuba buat muka surat 125 belah bawah tu. Pukul 1.30 AM. Kalau AM subhan, kalau PM masaan. So kamu tak perlu letak daqaiq ataupun daqiqah. Okey. Cuba buat dulu. Yang pasti kamu kena ingat untuk 7, 8, 9, 10, 11 kena tambah 1 jam ke hadapan. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat 126 alif daiman bermaksud selalu. Selalu. Ahyanan pun maksudnya kalau daiman maksudnya selalu. Ahyanan kadangkala. Adatan kebiasaannya. Ghaliban pun sama kebiasaannya. Jadi daiman, adatan dan ghaliban ni boleh kata lebih kurang ertinya. Selalunya ataupun kebiasaannya. Okey, itu maksudnya. Daiman, adatan dengan ghaliban ni boleh kita kata maksudnya selalunya ataupun kebiasaannya. Kecuali ahyanan bermaksud kadang-kala. Kullul yaum, setiap hari. Ba, mubakkiran, awal. Mutaakhiran, lambat. Daiman, selalunya. Ahyanan, kadang-kala. Sabahan, pagi. Masaan, petang. Jadi yang untuk AM dengan PM tadi kamu ambil yang ni, perkataannya sabahan dan masaan. Okey. Kalau malam pun kita boleh guna masaan juga. Sabahan dengan masaan. Jadi sabahan ni AM, masaan PM. Okey. Kemudian muka surat 127 akmil hiwar. Okey, dia suruh lengkapkan perbualan. Okey, yang pertama ni, ini adalah perbualan antara Maryam dengan Aisyah. Okey, lengkapkan perbualan ni. Yang pertama, ya Maryam, ghadan yaumus sabt. Maza sataf'alina ba'da solat as-subhi? Apakah yang sataf'alin akan kamu lakukan ba'da solat as-subhi, selepas solat subuh? Kamu letaklah apa-apa yang kamu teringin nak buat. Wa anti ya Aisyah, dan awak pula wahai Aisyah. Okay, kemudian ghaliban, selalunya. Ana astarihu fil bait ma'a ummi, saya berehat di rumah bersama ibu saya.
Okey, apakah persoalan yang sesuai? Nak tahu apakah soalan yang sesuai, tengok jawapan dulu. Okey, daiman sa'amalu al-wajib ba'da solatul isya. Kebiasaannya saya akan melakukan homework selepas solat isya. Jadi bagaimana nak tanya apakah yang awak lakukan selepas solat isya bahasa Arab? Tulis kat sini. Wa anti, tempat kosong. Apakah persoalan yang sesuai? Tengok pada jawapan dulu. Qabla an-naum ana daiman atasafu internet wa ahyanan aqra'ul qisah. Qabla an-naum, sebelum tidur, ana daiman, kebiasaannya saya melayari internet, dan kadang-kala aqra'ul qisah, saya membaca cerita ataupun novel. Okey, jadi kat sini bagaimana nak tanya dia? Apakah yang awak buat kat sini buat apa? Kat sini kamu tanyalah apakah yang awak buat sebelum tidur. Qabla naum, macam mana kita nak cakap bahasa Arab? Tulis kat situ. Apakah yang awak buat sebelum tidur? Okey, kemudian akhir sekali, hakaza, begitu. Tempat kosong. Okey, apakah soalan yang sesuai? Tengok dekat jawapannya. Ilal liqa ya Maryam. Jadi ilal liqa, apakah soalan yang sesuai untuk ilal liqa? Kan kita dah belajar daripada sem 1 lagi. Okey, tayyib, muka surat seterusnya 128. Hatin soalan likulli ibarah, disuruh berikan persoalan yang sesuai untuk ayat-ayat yang kat bawah ni. Okey, cuba buat dulu, nanti kita akan bincang. Okey, muka surat seterusnya 129. Ayyam fil usbu'. Ayyam maksudnya hari-hari dalam seminggu. Ayyam fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Okey, tengok dulu bahagian kanan. Al-yawm, yaum apa dia? Al-yawm, hari ini. Yaum, hari Ahad contohnya. Ahad bahasa Melayu Ahad. Ataupun kita nak kata hari ini hari Isnin. Al-yawm yaumul isnain. Hari ini hari Isnin. Ataupun kita nak kata al-yawm yaumus sulasa. Hari ini hari Selasa. Ataupun kita nak kata al-yawm yaumul arbi'ah. Hari ini hari Rabu. Ataupun kita nak kata al-yawm yaumul khamis. Hari ini hari Khamis. Ataupun kita nak kata al-yawm yaumul jum'ah. Hari ini hari Jumaat. Ataupun kita nak kata al-yawm yaumus sabtu. Hari ini hari Sabtu. Okey, kat sebelah kiri pula, tengok otak tengah ni, al-yawm. Sekejap ya. Okey, tengok sebelah kiri ni, al-yawm yaumus sabtu ni. Okey, maaf. Okey, contohnya kalau yang sebelah kiri ni pula, misal kata hari ini hari Sabtu. Al-yawm yaumus sabtu. Hari ini hari Sabtu. Okey, kamu andaikan je sekarang ni kita berada di dalam hari Sabtu. Okey, ams yaumul jum'ah. Ams maksudnya semalam hari Jumaat. Betul lah kan? Kalau hari ni hari Sabtu, semalam adalah hari Jumaat. Ams maksudnya semalam. Ams yaumul jum'ah. Okey. Kemudian kalau qablal ams, sebelum semalam, yaumul khamis.
sebelum semalam hari Khamis. Maksudnya apa? Kemarin lah. Kemarin tu kan 2 hari semalam. Jadi kalau 2 hari semalam bermula daripada hari Sabtu, maksudnya hari Khamis lah, Yaumul Khamis. Okay, itu kalau qabla al-ams, kemarin. Kalau ghadan bermaksud esok. Okay, kalau hari ni hari Sabtu, ghadan Yaumul Ahad, esok adalah hari Ahad. Okay, kemudian ba'dal ghadan selepas esok, ataupun kalau bahasa Melayunya lusa. Ba'dal ghadan ni maksudnya lusa. Okay, kalau hari ni hari Sabtu, ba'dal ghadan Yaumul Isnain, 2 hari selepas hari Sabtu adalah hari Isnin. Baik. Tengok dekat kotak bawah tu. Al-yaum maksudnya hari ini, today. Al-ams qabla, the day before yesterday. Maksudnya 1 hari sebelum semalam. Maksudnya kemarin lah bahasa Melayu. Yaum, a day, hari. Ghadan, esok. Ams, semalam. Ba'da ghadan, the day after tomorrow. Maksudnya 1 hari selepas esok. Maksudnya 2 hari daripada hari ni, bermula daripada hari ni, 2 hari esok. Maksudnya lusa lah bahasa Melayu. Okay, kat sini kamu kena faham betul-betul maksud ba'da dengan qabla. Qabla maksudnya sebelum, ba'da selepas. Jadi kalau qabla ni mesti perkara-perkara yang lepas daripada semalam, lepas daripada hari ni, maksudnya semalam ataupun kemarin. Kalau ba'da maksudnya selepas, maksudnya selepas daripada hari ni lah, sama ada esok ataupun lusa. Faham tu? Okay, muka surat sebelah. Al-awqat. Al-awqat maksudnya masa. Okay, yang pertama yaum. Yaum bermaksud hari. Al-yaum, hari ini. Usbu', seminggu ataupun minggu. Usbu', minggu. Syahrun, bulan. Sanah, tahun. Am pun tahun juga, sama je. Okey, is'al zamilika, tanya sahabat awak. Okey, nombor 1, tanya kat kawan. Andaikan sekarang tak ada kawan kan, tak apalah. Andaikan je kita ada kawan, tanya dia, mata roja'ta ilal bait, bilakah kamu pulang ke rumah? Okey, agak-agak apakah jawapan yang sesuai? Tak kisah kamu letak dia jawab apa-apa yang kamu nak, tapi cuba gunakan perkataan-perkataan yang dah kita belajar hari ni. Contohnya kita nak kata kamu nak kata saya pulang semalam. Rojak tu ilal bait ams, semalam contohnya. Okey. Lepas tu nombor 2, mata zahabta ilal fas, bilakah awak pergi ke kelas? Kamu fikirkan dulu bahasa Melayu. Saya pergi ke kelas pagi tadi contohnya. Macam mana letak bahasa Arab? Ataupun nak kata saya pergi kelas semalam. Oh maaf saya tak perasan pula. Okay, kat sini kamu kena tengok clue dia. Sama ada fi'il maldi ataupun mudhari'. Bila raja'ta dengan zahabta ni, maksudnya mesti perkara yang telah berlaku. Sebab apa? Sebab raja'ta ni kan maldi, zahabta pun maldi. Jadi kat sini kalau soalan macam ni kamu kena tengok betul-betul. Fi'il maldi ke mudhari'? Bila persoalan yang maldi, maksudnya kamu kena letak perkara-perkara yang telah lepas. Contohnya ams ataupun qablal ams, semalam ataupun 2 hari semalam, ataupun nak kata pagi tadi pun boleh juga, sobahan. Misal kata sekarang ni dah malam kan, atau petang. Nombor 3 tu, mata ta'mal al-wajib, bilakah awak lakukan homework? Okey, ta'mal tu fi'il madhi ke mudhari'? Bila mudhari', jawapan pun mesti mudhari'. Tadi tu madhi, jadi jawapan pun kena madhi. Okey. Nombor 4, mata satana walu al-fatur, bilakah awak akan makan sarapan? Bila ada sa tu, maksudnya saufa, akan makan sarapan.
Jadi perkara ni mestilah belum berlaku. Bila belum berlaku, kamu kena letak perkara-perkara yang belum berlaku. Contohnya ghadan, ataupun malam ini, hazal lail contohnya, ataupun lusa. Apa tadi lusa? Qoblal apa tadi lusa? Siapa lupa dah. Ba'da ghadan. Jadi benda-benda yang macam bila ada sa je ataupun fi'il mudhari' je, mesti perkara-perkara yang kalau mudhari' tu kita akan tahu sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Bila ada perkataan sa ni, saufa, pasti benda yang belum berlaku, maksudnya akan berlaku. Kemudian nombor 5, mata satu raji' adrasah, bilakah awak akan mengulang kaji pelajaran. Jadi kamu kena letak sama ada benda yang belum berlaku lah, malam ini ke, petang ini ke, ataupun ghadan ke, ataupun ba'da ghadan ke, selepas esok, lusa lah, maksudnya lusa ke. Okay, nombor 6, mata satazhab ilal Malaka, bilakah awak akan pergi ke Melaka. Pun sama juga, kena letak benda yang belum berlaku sebab ada sa kan. Okay, muka surat seterusnya, al-ayyam fil usbu'. Maaf, ni dah sudah tadi. Okay, muka surat seterusnya, muka surat berapa ni? 131. Tarjim jumlah atiyah ilal lughah Arabiyah. Okay, ni terjemahkannya bahasa Melayu ni ke dalam bahasa Arab. Okay, kemudian dekat sebelah kanan kamu ni ada imla ma'ani kalimatil atiyah. Dia suruh isi tempat kosong dengan makna yang sesuai. Kamu baca, carilah maksud yang sesuai. Ni semua kita dah belajar dah. Okay, muka surat yang terakhir, hatim soalan lil ibaratil atiyah. Dia suruh berikan persoalan untuk jawapan yang sesuai. Okay, macam Ustazah kata sebelum ni, kalau hatin soalan mesti kena ingat ada watul istifham, iaitu kata tanya. Man, ila, semut, aina kan, man, aina, apa lagi, kam ke dan sebagainya. Kemudian kena tengok dia punya kat mana yang dia highlight kan. Bila mana yang satu yang dia highlight kan, itulah benda yang sedang dia tanya. Jadi benda yang dia highlight kan, dia boldkan ni, tak boleh ada dekat soalan. Okay, cuba buat dulu. Nombor 1 ni jawab maksud dia, azhabu ilal fas ma'a sadiqi, saya pergi ke kelas bersama sahabat saya. Yang kedua, uraji ad-durus fi sa'asaniyah asyarah, saya mengulang kaji pelajaran pada pukul 12. Macam mana nak tanya jam, kan kita dah belajar sebelum ni. Yang ketiga, yanam atif fi ghurfatil julus, kanak-kanak sedang tidur di bilik di ruang tamu. Dia buatkan ruang tamu. Jadi macam mana nak tanyakan tentang tempat. Untuk bahasa Arab, apa dia? Kalau kita tanya bahasa Melayu, kat manakah budak itu tidur kan? Kat manakah? Bahasa Arab apa dia? Manakah? Okay, yang keempat, tazhab ummi ilal amal. Umi pergi ke kerja. Umi saya pergi kerja. Yang kelima, al-an as-sa'ah rabi'ah masa'an. Sekarang pukul 4 petang. Okay, kemudian kat sebelah kiri kamu tu pula ada kotak-kotak tu. Ini bersama juga, dia suruh isi tempat kosong dengan makna yang sesuai. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.